Tak ingin lagi ku ulangi siap yang sama, walau akan tiba hari-hari yang berbeza. Ingin ku tempuh waktu dewasa bersamamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu. Tak ingin lagi ku ulangi siap yang sama, hari yang berbeza. Waktu dewasa bersamamu. Tidak akan ku ragu, takkan ku ragu. Tak terbiasa hatiku tanpamu. Tak menjurukan begini musuhku. Kembali padaku. Okey, kita dah sampai. Kita? Tak nak keluar ke? You pun tinggal sini ke? Yup. Kejap. I nak ambil beg I. Tak apa, biar Abang Umar tolong angkatkan. Abang Mat tahu ke bilik saya? Bilik you masih sama, tingkat sama, tak ada yang berubah. Tak payah nak kerutkan dahi. You ni sebenarnya kan? Memang tak nampak ke ataupun separuh nampak? Kenapa? Tak adalah. You boleh kata I boleh nampak I kerut dahi semua. I know you very well. Kita memang rapat ke sebelum ni? I lapar lah. Lepas kita makan nanti boleh tak kalau I cerita? Jom. Kejap. Biar I pimpinnya. Okey. Kalau macam tu, you kena pegang tangan I. Buat apa? Sebab I tak nak orang lain nampak lelaki buta berjalan dengan wanita cantik. Tak kisahlah semua tu. I tahu, tapi sekali-sekala I nak rasa nikmat lelaki normal berjalan dengan wanita cantik. Ay, kalau macam tu, I kena cari perempuan lain lah untuk you. Kenapa? Sebab I dah tak cantik. Kemalangan baru-baru ni buat muka you berubah ke? Berubah sangat. Teruk sampai nak kena ubah. Mata I tak boleh lihat. Tapi tangan I boleh lihat. Nak buat apa ni? Bukan aku kurang ajar, tapi ku tak sengaja. Kau pun tahu, darahmu dah tak sabar. Ku mau semuanya, tak hiraukanmu. Tak pernah pula aku fikirkanmu. Alhamdulillah, masih cantik macam dulu. Asyik membuatmu derita, nak pendekkan cerita. Ku tahu ku bersalah. No, Dah malam kan? Gelap nanti orang kata apa pula you pakai cermin mata. tak apalah. Biarlah orang nak kata apa. Tak adalah macam ni. Kenapa? Tak dapat tak muka you. Motif. Saja. Okey, tak apa. Lepas makan nanti, I boleh buka spek. Tapi buka spek je tau. Jangan benda lain. It's too personal. Shall we go now? Shall we? Shall we?
Ai, kenapa ni Nil? Biasalah bang, gaduh lagi. Gaduh lagi? Pasal hal lama ke? Pasal sirih tu lah. Tak payahlah gaduh-gaduh ataupun cemburu ke. The best man wins and will marry Sal. Tak lah bang, aku macam tak sedar hati dengan trip Sal kali ni. Kenapa pula? Aku rasa kan Ray ada plan untuk pisahkan aku dengan Sal. Kenapa diam? Cerita saya tak menarik ke? Tak adalah. Menarik sangat. Sampai tadi kan I rasa I punya air Leo nak tumpah lah. Memang patut pun air Leo you tumpah. Sebab saya pakai masak. Masuk bakul angkat sendiri. Oh, you cabar I lah ni? Tak cabar. Tapi I tahu you memang tak pandai masak. Okey. I akan buktikan. Hari Khamis malam datang rumah I masakkan untuk you. Tak payahlah. I tahu. Sebelum I masuk rumah you dah beli makanan siap-siap. Lepas tu terus hidang dekat I kan? Tak apa. Nanti you datang, I masakkan untuk you, I hidang depan mata you. Kalau masakan you tak sedap, Semua permintaan you, I tunaikan. janji. Janji. You pun pandai buat pinky promise. You yang ajar? I? Bila? Sal, sepanjang kita kenal ni, sikit-sikit you suruh I buat pinky promise. Sampai dah jadi tabiat. Betul lah kita memang rapat. Satu hari nanti you boleh ingat balik. Kalau I tak ingat sampai bila-bila. Tak apa, tak penting pun. Tak lama lagi you akan jadi milik orang lain. Yang penting, you kena ingat siapa lelaki istimewa dalam hidup you. Selalu sibuk melayan hatiku, kau tetap ada walaupun diriku tak sempurna. Kembali padamu. Di My Freeview, dapatkan set-top box untuk memastikan anda tidak ketinggalan bersama RTM untuk menyaksikan program-program hebat. 5 saluran digital. TV1 101. TV2 102. OK 110. RTM Sport 111. Berita RTM 123. Dapatkan set-top box anda hari ini. RTM, pilihan terbaik hanya di My Freeview. Berani buat, beranilah kamu. Dengan ni saya dapat mengesahkan bahawa teori saya adalah benar. Kenapa nak risau? Biarkan. Kita tengok siapa yang terkena. Okey, tak sah. Saya cuma nak ambil gambar. Dia pergi mana? Kenapa tak beritahu hal yang sebenarnya pada dia? InsyaAllah. Kalau bukan sekarang, satu hari nanti dia akan ingat.
Tolong abang, pening kepala sangat ni. Please. Kejaplah, abang tengah tengok bola ni. Nanti terlepas gol macam mana? Saya sakit kepala. Kenapa abang tengok bola daripada saya? Ni kalau sakit sangat kepala tu pergi naik tidur. Buat apa duduk sini? Dia tu amanah daripada Allah untuk terjaga dia. Wahai tugas kamu senang je. Bagi penuh kasih sayang. Jangan sampai ia mati. Benar makin ku tersiksa. Pastinya saya akan bawakan anda makanan-makanan yang viral yang kena beratur dan juga aktiviti-aktiviti yang mencabar yang boleh saya kongsikan dengan anda. Semuanya dalam Beratur. Sebut aja nak makan apa. Semua ada. Juga saya akan ke beberapa lokasi riadah popular. Semuanya dalam Beratur. Kenapa you pilih I untuk design galeri you? Bukan dekat office I tu ada ramai lagi designer. Lagi hebat, lagi senior daripada I. I perlukan idea baru. Jadi orang baru je yang boleh berikan idea baru tu pada I. Sayangnya, I tak ingat. I rasa rugi tau bila tak ingat semua tu. Lah, tak senang untuk terpilih kan? Setiap rasa happy gila. Tak tahu perasaan I macam mana. Tapi sekarang ni I tak rasa apa-apa pun. You nak tahu tak? Masa design you terpilih, you jerit kuat tau. Hah? Serius lah? Ya. Yeah. Tapi I tak nampak lah muka yang lain tu macam mana. Tapi I nak tumpang jerit juga. Kenapa nak sampai terjerit pula? Sebelum syarikat kami terima agensi you, sebenarnya ada banyak lagi agensi-agensi lain yang datang hantar proposal. Tapi satu pun kami tak berkenan. Tapi Datin ni tiba-tiba teringat yang dia pernah pergi rumah kawan dia. Dia sukakan konsep rumah tu. Dia cari designer tu sampai jumpa. Alhamdulillah, designer tu memenuhi kehendak kami. Sekejap. I'm sorry, but I tak berapa nak faham apa maksud you. You lah. Takkanlah sampai tahap macam tu. Ya. Datin tu memang seorang partner yang sangat bagus. Dia seboleh-bolehnya nak impian I tercapai. Bayangkan, dia sanggup cari sampai jumpa design yang I suka. Yo, I cakap jangan marah. Apa dia? Silakan. Well, you kan tak nampak. Tapi kenapa you macam beria sangat? Nak cari designer bagai untuk design galeri you. I'm sorry. I tahu I tak patut cakap. It's okay. I dah biasa dah dengan soalan tu. I tak marah pun. I lagi puas hati kalau dapat kongsi rasa dengan orang yang bertanya soalan macam ni. Supaya mereka faham tentang keadaan kami yang tak mampu melihat. Walaupun I tak nampak, tapi orang lain nampak I kan? Contoh, I pakai baju, I buta. I pakai baju compang-camping. I tak nampak. Tapi persepsi orang lain yang pandang mesti lain kan? Sebab penampilan diri mencerminkan kepribadian I. Sama macam I pakai comot, kotor, I rasa you boleh agak I ni jenis macam mana. Tapi kalau I pakai bersih, wangi, you tahu I ni sukakan kebersihan, wangi-wangian. Kan? Sama macam galeri. Galeri ni umpama baju. Bila orang lain nampak, orang pandang, orang tahu kepribadian kita tu macam mana. Lagipun tak ada salah. Sebab I mampu. Betul lah tu.
Cantik sangat ke design I? I tak sempat lagi nak tengok. Ia tidak begitu cantik, sayang. Unik. Sal? Kenapa diam? Tak ada. I tengah bayangkan betapa uniknya. Tak apa, esok you boleh tengok ya. Jangan punya kunci. Where's my card? Oops. Dari lift nak ke bilik you, I kena 20 langkah. Patutlah you diam je tadi. Kalau I diam, itu bermakna I sedang kira atau I sedang bayangkan wajah you. I nak tanya. Masa I tolong you lintas jalan, macam mana you tahu tu I? Dan macam mana you tahu I tengah pandang you? Pertama, suara you memang I kenal. Kedua, bau perfume. Tapi I was-was lah, kenapa masa you tegur I, macam kita ni tak pernah kenal antara satu sama lain. Sebab, I tahu you lupa beberapa perkara, tapi I tak tahu you lupakan I. Perkataan lupa buat I rasa salah. Oh. Sorry. Masa mula-mula you pegang tongkat I, you tak bergerak pun. Sebab tu I tahu you pandang I. Selalunya kalau kita bercakap dengan seseorang, lebih-lebih lagi kalau kita pegang tongkat orang buta, kita akan pandang muka dia. Sebab tu I tahu you pandang I. Dan lagi satu, you memang suka pandang muka I. Tekaan I tak pernah salah. Macam mana you tahu? You pernah bagi tahu I? Bila masa? Sebelum you lupa? I cakap macam tu? Ya, sayang. You pernah cakap you pernah nampak muka I, cuma you lupa dekat mana. Kalau macam tu, bagi I buka cium mata you. Mana tahu I ingat balik? Jenuh I pusing sana sini bercerita semata-mata nak you lupa. I ingatkan you dah lupa nak tanya pasal spek mata. Tak janji kan? Orang kata janji kena tepati. Okey. Silakan. Okay. Ingat, spek mata je tau. Kata. Cepat. Sebelum tawaran ditutup. Baik. Asyik membuatmu derita, nak pendekkan cerita. Ku tahu ku bersama. Sebab parut ni kah? You pakai cium mata? Yes. I tak suka parut I jadi renungan sesiapa. Tapi tak turut malu pun. Buat apa ingat malu? Bukan malu. Tak selesa. You ada ingat apa-apa tak? It's okay. Bila tiba masanya nanti, you akan ingat balik. Ya. Pergilah masuk, berehat. Esok bangun, siap, call I.
You ada nombor I kan? Ada kot. Ada kot. Periksa dulu. Mana tahu you dah delete. Apa yang nak delete? Ada tak? It's okay. Tomorrow I call you. Bilik you yang mana satu? Sebelah je. Okay. Bye. Thank you, dear. Welcome. Assalamualaikum. Aku tak faham dengan kau ni. Tak ada orang nak tolak cuti panjang. Bos bagi kau cuti 2 bulan, sibuk pula nak mula kerja balik. Beruntung kau kan? Servis terbaik Encik Ray bagi dengan kau. Sampaikan beg kau pun PA dia yang hantar. Kita orang pergi makan. Tu yang tolong hantarkan. Dah makan? Belum. Orang macam aku ni, siapa nak belanja? Nak biskut tak? Dalam beg aku ada biskut. Tak apa, aku tak lapar. Suka tingkau lah. Ya Allah, aku cuma mampu berdoa. Pulihkanlah ingatannya. Kembali padamu. Berani buat, beranilah kamu. Dengan ini saya dapat mengesahkan bahawa teori saya adalah benar. Kenapa nak risau? Biar saja. Kita tengok siapa yang terkena. Okey, tak sah. Saya cuma nak ambil gambar. Dia pergi mana? Kenapa tak beritahu hal yang sebenarnya pada dia? InsyaAllah. Kalau bukan sekarang, satu hari nanti dia akan ingat. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu belanja orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni, biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Macam nampak Adira lah kat situ. Adira! Come. Hari ni kita nak ajak Adira
buat persembahan sambil beramal. Suka tak? Wow. Okey. Hanya dirimu, pujaan hatiku, hanya padamu ku serahkan. Semestinya hanya di OK. Istimewa di Outback OK. Masa berdetik. Saksikan Visio setiap Isnin 6.30 pagi dan 1 tengah hari. Apa sebenarnya perancangan Ayumi itu? Adakah Ayumi ingin pergi ke mainstream, pergi ke Kuala Lumpur, ataupun apa yang dicari sebenarnya? Actually, saya lebih kepada berkongsi apa yang saya ada. Okay, itu yang saya tahu. Saya mau kongsi apa yang saya ada. Sebab bagi saya muzik ni adalah luahan hati saya. Video siap. Segalanya hanya di OK. Kembali padamu. Aku pelik kenapa kau nak datang. Bos tu dah bagi cuti, kau cuti je lah. Aku kan lupa ingatan. Sebab tu aku datang. Mana tahu aku ingat. Kau juga yang asyik nak lupa ingatan. Sekarang, kau dah dapat, kecoh pula. Aku cakap aku minta nak hilang ingatan. Yelah. 2-3 hari sebelum kau ke Kemalangan, kau asyik mengeluh. Kan best kalau aku dapat lupa semua masalah. Kejap. Aku sendiri cakap macam tu? Hah? Yelah. Bila aku dapat tahu kau dapat amnesia, aku fikir kau gembira lah. Aku ada masalah apa waktu tu? Manalah aku tahu. Dila, aku dengan Cik Ray ada apa-apa ke? Memang rapat ke sebelum ni? Mesti pasal dia pun kau lupa kan? Kenapa? Takkan aku tanya. Sejak bila kau buat encik dengan Ray? Setahu aku kau panggil dia Ray. Aku panggil dia Ray? Kau langsung tak ingat apa pasal dia? Tak. Serius? Ya. Yang terkejut sangat kenapa? Tak ada apa. Tak, ni mesti ada apa-apa kan? Hah? Ceritalah dekat aku. Aku tak tahulah. Tapi yang apa yang aku tahu, korang merapat. Tapi, seminggu sebelum kau ke Kemalangan, kau macam selalu mengelak kalau Datin atau Encik Ray datang. Kerja-kerja kat Johor ni pun kau pantau dari jauh. Lepas tu, kau minta bos gantikan aku sebab kau sibuk dengan persiapan kahwin. 2-3 hari lepas tu kau ke Kemalangan. So, aku terus ambil alih sampai sekarang. Bukan kau memang tak sabar ke nak ambil alih projek aku? Ha? Tak kuasa aku daripada aku sibuk nak jaga projek orang. Lebih baik aku cari projek sendiri. Besar sikit komisen aku. Tapi mesti ada sebab. Kenapa aku nak cuba elak diri aku daripada jumpa dengan Datin, dengan Ray? Tu aku tak tahu. Aku tak ada jawapan untuk tu dan aku malas nak campur. Kau sayang. Hai. Hai. I ingat you dah tidur. Belum tidur lagi. Kenapa ya? Ada apa? I ganggu you ke? Tak ada, I tengah nak kemas baju I. Ada apa ya? Oh, baju I dalam beg. You boleh tolong kemas? Abang Umar kan boleh tolong kemas kan? Tak minta tolong? I gurau je lah. Abang Umar dah balik. Dia kalau I datang Johor, seronok lah. Dia boleh balik rumah keluarga dia. So, you nak I tolong kemaskan ke? I boleh je.
Tak apa. Nanti kalau kena tangkap basah dengan I, you juga menangis tak ingat dunia. Yelah, betul lah tu. Nanti kalau mak I tahu, habislah. I terus kena buang keluarga kan? Ke sebab you takut tunang you putuskan pertunangan? Sal? Ya. Mesti you penat kan? Tak apa. You pergi berehat. Sweet dream. Ya, thank you. Sweet dreams. Welcome. You? I nak tanya sesuatu boleh? Tanyalah. Sebelum Dila datang. Kita pernah gaduh ke sebelum ni? Kenapa you tanya macam tu? You ada ingat apa-apa ke? I tak ingat apa-apa. Tapi semalam I borak dengan Dila. Dia bagi tahu I banyak kali nak cuba elak daripada you dengan Datin. Jujur dengan I, Ray. Kalau memang betul, I nak tahu kenapa. I nak tahu semua benda apa yang jadi sebelum kemalangan. Sal, kita tak ada bergaduh apa-apa pun. Tapi takkanlah sampai I cakap dekat Encik Kamil. I minta dia projek I semua bagi dekat Dila. Sampai macam tu sekali? I tak ada jawapan untuk soalan you tu. Hanya you je yang tahu kenapa you cuba mengelak daripada berjumpa dengan I. I'm sorry. I harap you jangan salah faham. I tak benci you pun. I sebenarnya I tak tahu kenapa I cuba elak daripada you sebelum kemalangan. Mungkin apa yang Dila bagi tahu I tu semua tak betul. Kan? Kalau betul apa yang Dila cakap tu, mungkin ada sebab yang kukuh kenapa you layan I macam tu. Hubungan kita sebelum ni macam mana? Maksud Alhamdulillah, sangat baik, sangat rapat. You banyak bercerita dekat I pasal diri you, pasal kerja you, kawan-kawan dekat pejabat you. Kenapa you nak tahu pasal kita? Bagi I, kalau hubungan you dengan bakal suami you baik, you masih ingat dia, I fikir you tak perlu risau pasal kita. Tapi memang patut pernah risau pasal kita. Kenapa? Dila. Beruntung juga makan dengan Encik Ray, kan? Kenapa ya? I tak perlu segan nak ambil pinggan penuh. Kalau dengan lelaki lain, mesti I dah malu. Dah sampai 2 kali tambah. 2 kali tambah? Wow. Bagus. Tak rugi kalau ajak belanja makan. Mesti Cik Ray tengah fikir sama ada I ni kurus ke besar. Tak adalah. Tak pernah fikir. Tak apa, kejap lagi Cik Ray tahulah sama ada I ni kurus ke besar. Tak apa, saya tak kisah pun kalau besar ke gemuk ke, nak kurus pun tak apa. Asalkan sihat, tak penyakit. Mesti Cik Ray dah tahu Sal ni kurus ke besar. Apa yang lawak sangat? Sebab saya tahu you takkan besar. Melainkan kalau lepas you sakit tu, nafsu selera you nak makan tu tambah. Kenapa you cakap I takkan besar? You kan kena diet. You takut baju pengantin you tak muat. I cakap macam tu? Kalau aku boleh bercerita pasal perkahwinan aku dekat dia, kenapa aku masih simpan nama dia? My dear. Lepas ni bolehlah Encik Ray tahu sama ada saya ni kurus ke, gemuk ke. Gemuk ke, kurus ke, saya bukan nampak pun. Tak apa, Encik Ray. Pelan.
kan? Kita tengok siapa yang terkenal. Okey, tak sah. Saya cuma nak ambil gambar. Sebanyak mungkin. Dia pergi mana? Kenapa tak beritahu hal yang sebenarnya pada dia? InsyaAllah. Kalau bukan sekarang, satu hari nanti dia akan marah. Adakah anda telah bersedia bersama-sama saya, Chef Firdaus Hanan, untuk mencari tempat kopi yang paling kau di sini? Daripada luar lagi saya dah boleh bau aroma kopi dipanggang. Hari ini saya memang sangat bertuah sebab saya dapat lihat sendiri macam mana caranya orang proses kopi. Ku rasa denting jiwa antara. Tolong abang, pening kepala sangat ni. Please. Kejaplah, abang tengah tengok bola ni. Nanti terlepas skor macam mana? Saya sakit kepala. Kenapa abang tengok bola daripada saya? Ni kalau sakit sangat kepala tu pergi naik tidur. Buat apa duduk sini? Dia tu amanah daripada Allah untuk kita jaga dia. Walau tugas kamu senang je. Bagi penuh kasih sayang. Jangan sampai ia mati. Benar makin ku tersiksa. Untuk anda di luar sana, Kementerian Kesihatan Malaysia ini bukanlah wabak pertama yang kita hadapi. Kita dah pernah menghadapi Nipah, kita menghadapi SARS, kita menghadapi H1N1, kita menghadapi MERS coronavirus, kemudian kita menghadapi sekarang ni novel coronavirus. You are in good hand, insya-Allah. We are trying our best to fight this and pastikan, kami nak pastikan rakyat Malaysia semua selamat. Okey, jadi bantulah kami dengan janganlah pula spread the viral news. Sebab itu tidak secara langsungnya akan divert kami punya fokus untuk daripada menguruskan wabak itu sendiri kepada menguruskan viral news. Kembali padamu. Encik Ray, ada sesiapa tak pernah bagi tahu yang Encik Ray ni memang kacak? Mana ada kacak. Biasa je. Kulit pun sawo matang. Sawo matang lebih baguslah daripada putih pucat. Mesti teman lelaki awak putih kan? Saya mana ada teman lelaki, Encik Ray. Takkan gadis secantik awak ni tak ada teman lelaki. Bohonglah. Macam mana Encik Ray tahu yang saya ni cantik? Suara? Wah, dari suara pun Encik Ray boleh tahu yang saya ni cantik. Itulah kelebihan orang kurang upaya macam saya ni. Saya boleh tahu. Deria pendengaran kena peka. Selain deria sentuhan. Sentuhan? Ya. Melalui sentuhan, saya boleh tahu macam mana rupa dan bentuk sesuatu objek tu. Okey, kalau macam tu, Encik Ray boleh sentuh muka saya. So, Encik Ray boleh tahu saya ni cantik ke tidak. Cepatlah. Awak serius ke? Yelah. Okey. Kan betul saya cakap? Tekaan saya tepat. Kan bagus kalau semua lelaki dalam dunia ni tak nampak macam Encik Ray.
Kenapa ya? Diskriminasi tak akan wujud kalau perempuan macam saya pun dikatakan cantik. Cantik itu bukan perkara objektif. Sangat subjektif. Bergantung kepada siapa yang menilainya. Mungkin awak belum jumpa lagi lelaki yang boleh nampak apa kelebihan awak. Payah sangat. Encik Ray je lah jadi teman lelaki saya. Kenapa, Sal? Sakit tegak. You tak sihat ke? Kalau tak sihat, kita pergi klinik. Tak apa. I okay. Jangan risau. Betul? Betul. Okey. You yang cadangkan desain bangunan tu pada kami. Dan Alhamdulillah, arkitek kami yang kami hire tu faham dengan konsep open space dan minimalis you tu. I pelik. Macam mana you boleh jalan tanpa pakai tongkat you tu? Line kuning yang you cadangkan tu dibuat dari luar lagi supaya orang macam I boleh berjalan dengan selamat tanpa was-was. Macam yang you cakap lah, dekat Jepun pun banyak gunakan line tu untuk orang kurang upaya boleh berjalan dengan selamat. Cuma dekat galeri ni I dah biasa. Jadi sajalah tunjuk hebat depan you. I cakap macam tu? Ya. I sangat suka dengan desain you sebab desain you sangat mesra bagi golongan kurang upaya macam I. Ray, about the cafe, I suka gila. Cantik sangat. Cantik kan? Yes. I suka dengan tekstur dinding dia. Setiap kali I pegang dinding tu, I rasa macam I dekat tempat lain. Sangat terperinci aku buatkan untuk dia. Kenapalah aku boleh lupa semua ni? Ya Allah, kembalikan ingatan aku yang satu ni. Kalau diorang pening nak beli lukisan, diorang boleh bersantai dekat kafe mini tu sambil tengok lukisan di ruang lega. Nah, itu semua idea you. Are you sure itu idea I? You tak rasa ke macam tu bukan idea I? Sebab I rasa macam I buka magazine and then I curi idea orang, lepas tu I pergi mengaku yang tu I punya idea. You tak rasa macam tu ke? No lah. Itu memang idea you. I masih tak percaya. Sal, serius. Percayalah. Itu memang idea asal you. Okey, I akan cerita kat you macam mana hari pertama kita jumpa dan macam mana hari pertama you nak buat presentation pasal you punya idea ni. Cerita now, I nak dengar. I harap yang terakhir ni dapat menepati apa yang you mahu. Saya serahkan pada Datin untuk tentukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Siti Saleha daripada syarikat Yasinta kan? Ya, saya. Silakan duduk. Saya Siti Saleha. Saya dari syarikat Hias Inter Sembilan Berhad. Sebelum tu Datin, Encik Ray, saya nak minta maaf sebab sepatutnya bos saya datang, Encik Kamil, tapi disebabkan dia ada emergency, dia tak dapat hadir. Jadi saya seorang saja pada hari ini. So, nama you Siti Saleha? Ya, Siti Saleha. Saya tahu bunyi macam bunyi nama kampung kan, tapi ayah saya yang bagi. No, it's a good name. I suka nama tu. Tapi harapnya design you secantik nama you. Cik, sila bentangkan cadangan cik. Ini adalah lakaran saya. Lakaran saya. Oh, saya minta maaf. Oh, nice and fresh. Terima kasih. Encik Ray, kalau boleh saya nak minta Encik Ray nilai lakaran saya. Kalau ada yang Encik Ray nak ubah atau tak suka, bolehlah bagi tahu saya. Nanti saya boleh cuba ubahkan. Tak apa. I pinjam mata Datin je untuk tentukan. Kalau macam tu saya nak pinjam tangan Encik Ray, boleh?
Nak buat apa? Saya nak tunjuk sesuatu. Okey. Ini adalah idea konsep galeri saya. Wow. Tulisan Braille? Saya buat proposal saya menggunakan tulisan Braille. Saya bahorang untuk buat ni. Rasa macam sia-sia je usaha saya kalau Encik Ray tak baca. Oh, dan ini pula adalah konsep hiasan dalaman galeri. Kalau Datin Syah tengok, buat nombor 2. Konsep saya bagi galeri ini, saya mahukan galeri ini open space dan juga minimalistik. Tujuannya saya nakkan pengunjung-pengunjung yang hadir akan rasa tidak sesak dan lebih selesa untuk berada dalam galeri tersebut. Dan lagi satu sebab kenapa saya inginkan konsep open space dan minimalistik, saya ingin mengutamakan Encik Ray. Saya nak pergerakan Encik Ray tidak terbatas dan lebih mudah untuk bergerak di dalam ruang galeri tersebut. Oh. So macam mana you belajar semua ni? Macam mana you terfikir untuk buat lakaran yang membolehkan I melihat walaupun I tak nampak? Sebab I tak pernah dapat mana-mana proposal yang mementingkan kebajikan seperti yalah, orang macam I ni. Okey. Saya sebenarnya dengar dari bos saya. Dia sebenarnya hairan kenapa banyak proposal ditolak dan saya pun hairan juga. Jadi saya buat research dan saya gunakan semua bahan ni supaya Encik Ray pun dapat merasa dan menghayati lakaran saya. Dan saya pun sebenarnya ada buat research pasal Encik Ray. Encik Ray buat lukisan menggunakan cara merasa tekstur. Jadi saya cuba buat. Sepatutnya masyarakat dekat luar sana perlu berfikiran sama seperti you. Bila ramai orang berfikiran sama seperti you, golongan macam I ni dapat menikmati warna-warna kehidupan walaupun tanpa melihat. Sorry, macam mana? Tahniah, saya luluskan. Oh. Tanya? Sebut tanya tadi. Okey. Itu lagi sama. Wow. I tak expect langsung I punya proposal tu sangat detail kan? Sebenarnya kan bila you cerita macam ni dekat I tak rasa pun itu I. Bila you cerita, I dapat rasakan macam itu orang lain, bukan diri I. Sal, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan dia. Macam you ada hati yang peka dengan orang sekeliling you. Rasa sayang pula bila memori seindah ni I lupa. InsyaAllah, satu hari nanti you boleh ingat balik. Ya, insyaAllah. You nak tanya apa tadi? Tadi masa breakfast. Oh, tanya cepat, nanti kawan you datang. Tak sabar nak jumpa punya kawan lah tu kan. You cemburu ke? Cemburu apanya? Mana ada I cemburu? Tak cemburu pun. Come, give me your hand. Give me your hand. Okay, I'm so sorry, okay? I tak buat dah.
Do you love me? Do you love me too? Soalan yang dijawab dengan soalan. Itu sebuah penafian secara halus. Penafian? Ya. Atau mungkin kebenaran yang you sendiri takut nak dengar? Do you really love me? Yes. Did I ever love you? I wish, maybe. Apa maksudnya? I tak tahu sebab you tak pernah mengaku yang you sukakan I. Tapi kenapa dalam telefon I letak nama you my dear? Thank you. Tapi itu sebelum kemalangan lah. It's okay. As long I tahu you pernah sukakan I. Itu dah memadai. I tak faham. Kalau I betul-betul suka you, kenapa I masih nak teruskan perkahwinan I dengan Daniel? You tak nak jadi tunang yang curang. I cakap macam tu? Indirectly, yes. Ada I cakap I suka you? No. You just said maybe you think you love me. I said that. Dan you cakap apa? I cakap, I akan tunggu you sampai jumpa jawapan you. Because why? Because I really love you. I really, really love you, son. Dia cintakan aku. Aku cintakan dia. Aku curang dengan Daniel. Tapi kenapa aku masih nak teruskan perkahwinan kita orang? San, sehari sebelum kemalangan, you cakap you dah jumpa jawapan you. Dan you yakin dengan jawapan tu. You akan bagi tahu I bila you ke Johor. I tunggu you, San. Tapi berita lain I terima. You kemalangan. Koma. Hancur. Luluh hati I, San. Dan bertambah hancur lagi bila you lupakan I. Tapi tak apa. I tetap akan tunggu you sampai bila-bila. I tak kisah. Berapa lama pun masa I perlukan. I tak nak lepaskan perasaan ni. Tak ada salah you nak cari jawapan you berapa lama pun. I tetap akan tunggu you. Sebab I tahu. One fine day, you akan kembali pada I. Tapi you jangan paksa hati you.